أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang berusaha, pengerusi surau timbalan, pengerusi saf kepimpinan Jawatankuasa Surau Ad-Diniyah, seterusnya yang dikasihi tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, adik-adik sekalian. Tersambung pengajian kitab Bimbingan Mukmin, Mau'izatul Mukminin, jilid yang kedua, muka surat 244. Tengok kitab baru tu 556. Tengok kitab lama tu 244. Kitab baru 556. Ya. Hukum ar-riya, tu bab bahaya mengejar pangkat, ya, mengejar gelaran dan sifat ar-riya. Maknanya bila kita disuruh di dalam kita beramal ialah mencari lillahi ta'ala, bukan kerana tujuan duniawi. Jadi ar-riya ini jika berhubung dengan ibadat menyebabkan amalan itu tertolak, menyebabkan amalan tertolak, maknanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhubung dengan perkara-perkara umum, bukan ibadat, ia dibolehkan kerana ia dipanggil bukan riya, bukan ar-riya. Kalau perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan soal ibadat, seperti ya seseorang itu berpakaian yang bagus, kerana apa? Menjaga penampilan itu memang disuruh di dalam agama. Dia pakai serban pun bagus, kopiah pun cantik, pakai jubah pun bersih, tertib. Mana tidak penampilan itu tidak kusut masai, penampilannya bagus, baunya harum, dan itu memang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita berketerampilan bagus, itulah yang sebenarnya. Jadi itu tidak termasuk di dalam ar-riya, kerana berpenampilan bagus itu untuk mengelak dari dipandang kotor, dipandang hina, dipandang kotor, maruahnya jatuh,
Jadi kalau Nabi SAW memang begitu. Penampilan inya sentiasa bagus, penampilan Rasulullah SAW. Bahkan baginda pernah menegur seorang pemuda masuk masjid dalam keadaan rambutnya kusut masai. Kusut masai. Nabi tegur, kamu tak ada sikat ke? Tak ada minyak rambut ke? Nabi kata, jangan masuk masjid lagi. Nabi pun tanya yang duduk dalam masjid, sahabat itu, siapa boleh bantu kawan kita ni? Tolong bagi minyak rambut ke dia, sikat rambut, biar disikat. Nabi menegur. Maknanya menjaga keterampilan itu, pakaiannya bagus, menjaga menjaga bauan tubuhnya adalah disuruh oleh Nabi SAW. Bahkan sunnahnya kita ini bagi lelakinya berwangi-wangian. Dan kita disuruh supaya menjaga kebersihan, bahkan dianggap sebahagian daripada makna-makna keimanan. At-tuhur syatrul iman, sebahagian daripada makna keimanan. Ataupun kita pernah mendengar mungkin an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu, jaga kebersihan itu sebahagian dari makna keimanan. At-tuhur syatrul iman. Lalu bila kita jaga itu bukan ar-riya. Jadi kena faham itu. Bukan maknanya bila seseorang tersebut dia ni bagus imannya, rambut dia kusut masai, jubah dia tidak distreka, pakaian pun kotor, corak koyak, rabak. Bukan itu makna zuhud. Itu adalah makna malas. Itu makna malas, bukan makna zuhud. Zuhud itu adalah di dalam hati. Jadi keterampilan itu kena jaga. Jadi riya itu ada dua perkara. Ada dua perkara utama. Yang pertama berhubung dengan sesama manusia. Berhubung dengan sesama manusia. Bila berlaku ar-riya, berhubung dengan sesama manusia, ia dianggap sebagai suatu bentuk penipuan. Maknanya benda yang dizahir itu adalah palsu, yang aslinya disembunyikan. Yang ditunjuk itu, yang dizahirkan itu adalah palsu. Yang sebenarnya itu yang orang tak tahu. Jadi satu bentuk penipuan kepada manusia yang lain. Jadi orang tengok, oh dia ni bagus, amal ibadatnya baik, tetapi dia buat itu untuk sesuatu tujuan duniawi. Mana satu bentuk penipuan. Mungkin kalau dia nak sesuatu jawatan, sesuatu pangkat, dia buatlah di hadapan bos dia, rajin dan sebagainya. Seperti boleh buat bekerja, bos pun naik pangkat, dia pun seronok. Lepas naik pangkat tengok, oh dia ni tak boleh buat kerja tadi saja, tak boleh buat kerja. Lalu yang dia tunjukkan pada awalnya itu adalah satu bentuk penipuan. Dia menipu dengan penampilannya. Dan yang kedua, yang berhubung dengan Allah. Tadi sesama manusia satu bentuk tipuan, pendustaan. Orang sangka baik, rupanya buruk perangainya. Orang sangka bagus hatinya, rupa-rupanya busuk hatinya. Itu sama manusia, penipuan. Berhubung dengan Allah, bila membuat sesuatu ibadat beserta dengan ar-riya, inilah dia panggil sebagai asyirkul asghar, syirik yang kecil, ataupun asyirku al-khafi,
syirik yang tersembunyi. Seolah-olahnya dia fikir Allah ini tidak mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya, dan Allah itu maha mengetahui, seperti dia mengejek Allah Ta'ala. Sembahyang, puasa, ibadat, zikir, baca Quran dan sebagainya bukan lillahi ta'ala, tetapi untuk mencari pujian manusia. Dan Allah maha mengetahui apa yang terpendam di dalam hati dia. Seperti ejekan begitu. Seolahnya Allah tak tahu apa tujuan dia sebenarnya. Itulah asyirku al-khafi ataupun asyirku al-asghar, syirik kecil yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya adalah tidak benar. Di sisi manusia pun dia ni penipu, di sisi Allah dia ni sudah melakukan asyirku dan pahalanya zero, tak dapat pahala. Maknanya daripada mula-mula dia melakukan ibadat itu sudah tidak mendapat ganjarannya di sisi Allah ya subhanahu wa ta'ala. Seterusnya tingkatan ar-riya. Tajuk tu tingkatan ar-riya. Dia ada beberapa bentuk darajat ataupun tingkatan. Di antara yang paling buruk ya tingkatan ar-riya ialah an-nifaq. Ar-riya dari segi keimanan itu yang paling buruk. Pasal apa? Ar-riya darjat ini, tingkatan ini, bahagian ini adalah sama dengan an-nifaq, iaitulah ar-riya dari segi iman, akidah. Dia menunjuk zahirnya adalah orang Islam, orang yang beriman, tetapi batinnya tidak beriman. Itu ar-riya juga. Dia sama dengan an-nifaq. Golongan ini ar-riya dari segi keimanan, dia ni tak ada beza dengan orang kafir. Dia ni bila mati dalam keadaan begitu, kekal dalam neraka selama-lamanya. Tu bahaya ar-riya dari segi iman. Orang duk tengok dia ni orang Islam, rupa-rupanya dia tidak percaya kepada agama, tapi dia menonjolkan dia sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman, kerana ada tujuan yang tertentu, tujuan duniawi, untuk mendapatkan benda tu, untuk mendapatkan benda yang dicarinya. Lalu dia pun masuk Islam, nampak dizahirkan beriman, tetapi hatinya zero, tak ada keimanan, juga ar-riya. Dan inilah an-nifaq, orang munafik. Munafik dari segi akidah, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik jenis ini di dalam neraka yang paling bawah. Bila neraka yang paling bawah, dia ni paling teruklah. Orang kafir asli pun duduk neraka yang paling atas berbanding dia. Dia bawah sekali. Neraka ini dia panggil darakat. Kalau syurga dia panggil darajat. Darajat ini semakin tinggi semakin bagus. Kalau neraka semakin bawah itu semakin teruk. Dia panggil darakat, dia panggil. Lalu Allah menyebut dalam ayat tadi, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah, lembah itu yang paling bawah. Menggambarkan buruknya sifat riya dari segi akidah. Ini yang paling buruk, ya.
sama seperti golongan al-munafiqin ataupun al-munafiqun, na'udzubillahi min dzalik. Itu dari segi akidah. Yang kita sebut contoh sembahyang, puasa, baca Quran, zikir tadi, itu riya dari segi ibadat. Dia tetap beriman, ibadat dia tidak diterima, tapi dia masih beriman. Itu riya dari segi ibadat, bukan akidah. Jadi secara umumnya ada beberapa tingkatan, ada 5-6 tingkatan di sini. Yang pertama, golongan yang membantah adanya perkara-perkara hari akhirat. Yang tadilah, membantah, mana tidak percaya berhubung dengan perkara-perkara yang wajib diimani, syurga, neraka, perkara ghaib, dan beriktikad bahawa agama ini tak betul, syariat itu tidak betul, dan kekufuran itu yang betul, kekufuran itu yang betul, mana selain daripada Islam itu yang betul, dan dia mengaku Islam. Sekalipun orang-orang tersebut mengaku beragama Islam dan mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi dia termasuk dalam kelompok orang-orang munafik. Yang tadi, yang pertama tadi, dizahirkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, bab-bab keimanan, benda-benda ghaib, khususnya dia tak nak percaya. Dia percaya yang dia nampak saja. Yang dia tak nampak, yang tidak boleh diuji di makmal, dia tak percaya. Maknanya munafik, tak beriman, walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan termasuk golongan orang yang kekal di dalam neraka. Golongan tadilah riya yang paling buruk darjatnya. Yang kedua ialah golongan yang ringan berbanding yang pertama tadi. Sebagai contoh, orang yang menghadiri solat Jumaat ataupun solat yang lain. Mana dia solat, dia puasa, dia pergi haji. Pasal apa? Kerana takut dicaci oleh manusia yang lain. Rumah dia contohnya depan surau, sebelah surau, dekat masjid. Kalau aku tak ada, nanti orang kata apa pula? Dia kaya. Kalau aku tak beri sedekah, nanti orang kata apa pula? Tu. Maknanya tujuannya lain daripada lillahi ta'ala. Jadi andai kata tidak takut dicaci, pasti ia tidak akan melaksanakannya. Kalau tak ada perasaan begitu, tak datang surau dia, tak berzakat dia, tak bersedekah dia. Maknanya dia pun bersedekah. Pasal apa? Orang takut. Dia takut orang kata, oh, nanti orang kata aku ni bakhil, kedekut. Jadi tujuan itu lain. Juga seperti orang yang berbakti kepada orang tuanya ataupun mengeratkan hubungan dengan keluarganya, dilakukan bukan kerana kehendak yang suci, tetapi semata-mata kerana takut celaan orang ramai. Kalau dia tak berbuat baik dengan mak ayah dia, nanti orang kata dia ni anak deraka. Mana tidak ada lillahi ta'ala. Maknanya niat kita itu kena betul, hati kena bersih. Ikhlas ini kena dicari dan juga kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa Allah beri keikhlasan, dan juga berdoa supaya Allah menjauhkan kita daripada ar-riya, syirik khafi ini. Di antara doa yang bagus yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna
na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu di antara doa yang Nabi ajar supaya kita ni dijauhi daripada penyakit ar-riya. Allahumma inna, kalau kita buat dalam bentuk kami, dalam bentuk saya, Allahumma inni, dalam bentuk kami mudah. Kita niat kepada kita, kepada keluarga, kepada siapa-siapalah. Ya Allah, ya Tuhan kami minta perlindungan, berlindung kepadamu dari syirik yang kami sedari, yang kami ketahui, dan juga minta perlindungan kepadamu daripada bentuk syirik yang kami tidak sedar, yang kami tidak ketahui, iaitulah apa? Ar-riya. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut di hadapan sahabat, ini bahaya ini, penyakit ar-riya, seperti serangga semut yang kecil yang hitam berada di atas batu yang hitam, kemudian di malam yang kelam. Bagaimana nak nampak itu? Malam yang kelam, gelap gelita, semut tu kecil pula, warna hitam, batu tu warna hitam pula. Nak nampak macam mana? Tak nampaklah. Kita boleh nampak ini di antaranya, faktornya ada cahaya. Selain mata kita pun berfungsilah. Kalau tak ada cahaya, kalau mata kita berfungsi pun tak nampak. Itu di antara sebab boleh nampak. Tutup lampu ni tak ada langsung cahaya, tak nampak apa depan ni. Ada cahaya sikit pun masuk dalam mata, nampak. Kalau mata itu normal. Jadi bila malam kelam, benda tu hitam pula, kecil pula, macam mana nak nampak? Sahabat pun tanya, kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana kita nak jaga daripada dijangkiti penyakit ar-riya ini? Nabi kata, banyaklah berdoa, Allahumma inna. Kalau kita buat dalam bentuk kami, kita, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami minta ampun kepadamu ya Allah dari syirik yang kami tidak sedar, tidak tahu. Itulah ar-riya, berdoa itu. Jadi bila seseorang tersebut melakukan amalan kerana takut dicela, juga termasuk di dalam perkara ar-riya, yang boleh mengundang murka Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang melakukan ibadat, contoh ibadat sunat, ibadat sunat, sunat, mana bukan contoh ibadat fardu, ibadat sunat. Jikalau di waktu sendirian, maka dia tidak akan melakukannya. Bila depan orang ramai, rajin dia. Kalau itu tujuan dia, nak menunjuk-nunjuk dengan rajinnya ibadat. Bila duduk seorang-seorang, tak baca pun Quran. Bila ada orang ramai, rajin pula dia. Bila dia seorang-seorang, tak ada pun nak solat sunat, solat qabliyah ke ba'diyah ke, tak ada. Nak berzikir ke lepas solat, berwirid lepas solat, nak berdoa, tak ada pun. Bila depan orang ramai, panjang zikirnya, panjang wiridnya, panjang sujudnya. Bila solat seorang-seorang, seperti patukan ayam, spring sujud dia, rukuk dia pun spring. Ini di antara bentuk perkara yang dilarang di dalam agama. Ada makna ar-riya di situ. Kalau ada riya, riya lah. Itu maksudnya. Ini juga perkara yang dilarang di dalam agama, sebab bila tidak ada manusia lain yang melihatnya,
dia akan malas untuk melakukannya. Samalah dengan ibadat-ibadat yang lain. Sembahyang sunat, apa lagi itu, menziarahi orang sakit, berpuasa sunat dan sebagainya. Sebab itulah makruh, tidak digalakkan bila kita berpuasa sunat, kita cerita kepada siapa-siapa. Cerita kepada siapa-siapa, dibimbangi kena penyakit riak. Puasa fardu tak apalah bulan Ramadan. Pasal apa nak riaknya? Semua orang puasa bulan Ramadan. Pasal kefarduan, semua orang puasa di bulan Ramadan. Tak adalah makna riak. Kalau puasa sunat, kita sahaja yang puasa. Duk cerita pula, post dalam FB, dekat maghrib dah, air tengah cari juadah untuk berbuka puasa sunat hari ini. Duk post dalam FB. Dibimbangi kena penyakit riak. Bukan kita nak kata dia post itu riak, tapi dibimbangi. Mungkin dia post itu supaya menjadi contoh, supaya ditiru oleh orang yang lain, kebaikan itu. Cuma kita sebutnya dibimbangi, dihinggapi penyakit riak tanpa kita confirm, oh dia ni riak. Tak ada. Kerana riak ini penyakit hati, hanya Allah yang maha mengetahui. Tak boleh kita tuduh confirm, oh dia ni riak, sujud panjang, kemudian wirid panjang, qiyamnya panjang, oh riak dah. Tak boleh tuduh begitu. Nampak? Pasal itu adalah penyakit hati, benda dalaman batin. Tak boleh kita baca, hanya Allah yang maha mengetahui. Namun begitu ada perkara-perkara yang perlu kita elakkan. Pasal apa? Dibimbangi, takut penyakit riak itu menjangkiti hatinya. Walaupun pada mula-mulanya bagus dah, tapi iblis ini, syaitan ini tidak pernah berputus asa untuk memesongkan hamba Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang ketiga, berhubung dengan perkara-perkara sunat, mana dia hendak kepada pujian, kemudian dia takut dikeji kalau tak buat amalan-amalan sunat itu. Bila dia bersendirian, tak buat dia. Yang keempat, golongan yang bersikap riak dengan menyempurnakan sesuatu amalan yang lazimnya tidak demikian jikalau tidak di hadapan orang lain. Contoh, seseorang biasanya akan meringankan rukuk, sujud dan tidak memanjangkan bacaan ayatnya. Dia baca Al-Fatihah, dia baca, surah pun dia baca. Dia pun solat cukup rukun, sujud ada, rukuk ada. Mana solat itu sudah sah. Tetapi kalau di hadapan manusia, bacaannya pun perlahan, mat dia panjang, mat dia. Dia seorang-seorang, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Depan orang, Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mendayu-dayu lagi. Duduk seorang-seorang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kan lain cara. Kemudian sujud rukuk dia pun panjang. Sujud dia pun panjang. Bila seorang-seorang, pendek dia. Yang ketiga tadi berhubung dengan ibadat itu sendiri. Yang keempat ini adalah juzuk di dalam ibadat. Juzuk di dalam ibadat. Bila dia seorang-seorang, dia buat cepat-cepat begitu. Dengan arti mengerjakan perkara yang menyebabkan kurang sempurnanya
kesempurnanya ibadat. Tetapi di waktu dia bersolat di hadapan orang ramai, tiba-tiba saja rukuk dan sujudnya disempurnakan baik-baik, dan sama sekali tidak menoleh ke sana kemari, ke kiri dan ke kanan. Bila solat seorang-seorang, tengok atas bawah, tengok kipas, tengok jam lagi, tengok jam lagi, silap-silap lupa berapa rakaat dah aku. Pasal apa? Tak ada khusyuk. Itu tingkatan ataupun tingkatan yang keempat berhubung dengan juzuk ibadat. Berhubung dengan juzuk ibadat. Yang ketiga tadi berhubung dengan ibadat sunat. Yang kedua berhubung dengan perkara-perkara wajib. Yang pertama berhubung dengan keimanan. Itu nak bezakan. Dan seterusnya yang kelima, tingkatan yang kelima di dalam ar-riyad. Nombor 5. Sebahagian lagi bersikap riya dengan melakukan sesuatu yang sekalipun ditinggalkannya, ia tidak akan mengurangkan atau menjejaskan segala sesuatu yang berhubung dengan amalan. Tetapi jikalau dilakukan, maka akan bertambah sempurna. Sujud tadi, dia sujud dah bagus dah, makna standard lah dari segi masanya. Yang keempat tadi. Yang kelima ni, dia memanjangkannya lebih daripada biasa, lebih daripada kebiasaan, iaitulah apabila di hadapan manusia yang lain. Padahal dia solat dah sempurna dah bagus dah, tetapi bila di hadapan manusia yang lain, dijaganya lebih sempurna. Pasal apa? Depan manusia, depan orang ramai, untuk menunjuk-nunjukkan. Ini satu bentuk juga penipuan lah kalau sesama manusia. Dengan Allah ar-riya, syirik kecil ataupun syirik yang tersembunyi. Seperti tadi. Dan memperbaguskan tingkah laku dalam ibadatnya. Turun sujud pun slow, bangkit dari sujud pun slow, duduk nak bangkit dari sujud untuk duduk antara dua sujud slow motion, happy go lucky, slow motion. Tapi bila seorang-seorang, laju dia, cergas, pantas. Itu di antara tandanya. Jadi benda tersebut kena perlu masing-masing suluh diri masing-masing. Dan kita belajar ini supaya kita menyuluh diri masing-masing. Tak payah suluh siapa-siapa. Suluh dalam hati masing-masing, suluh ibadat masing-masing. Tengok, membuat koreksi, pembetulan. Mana ada cacat, perlu dibaiki. Mana ada tempat lubang-lubang itu perlu ditampal. Benda ini merosakkan ibadat. Seperti juga berdiri lama sebab bacaan surahnya panjang, dan ibadat-ibadat yang lain sama juga. Dan yang keenam, tingkatan yang keenam, golongan orang yang bersikap ar-riya dengan mengerjakan berbagai tambahan yang luar dari amalan-amalan sunat itu sendiri, seperti yang menghadiri solat berjamaah paling awal sebelum orang lain. Mana dia tidak bersangkut paut dengan sembahyang. Mana kalau hadir lambat pun sembahyang tetap sah. Tetapi supaya dilihat manusia yang lain, oh dia ni hebat, sebelum azan lagi setengah jam dah ada dah. Dia cari itu. Kita memang disuruh supaya hadir sebelum azan.
besar fadilatnya. Tetapi dia hadir itu bertujuan duniawi. Itu yang tak boleh. Macam tadi juga di dalam ibadat tadi, kita memang digalakkan bacanya panjang, matnya panjang, qiyamnya bagus, sujudnya bagus, tidak sujud ataupun rukuk seperti patukan ayam, spring, itu dilarang. Tetapi dia buat begitu dengan panjangnya qiyam, panjangnya sujud, kerana mencari pujian manusia. Dan perbuatan itu memanjangkan sujud rukuk, betul, bagus. Yang tak bagusnya, tujuan tu yang tak bagus. Bukan maknanya untuk mengelakkan riak, kita pun qiyam pendek, sujud pun pendek. Bukan begitu. Bukan itu maksudnya. Yang dilarang itu, yang dimurkai oleh Allah, ialah tujuan kenapa buat begitu. Tidak ada lillahi ta'ala. Kita memang disuruh, yang kita sebut tadi, datang awal. Datang awal sebelum azan kerana pahalanya besar. Datang ke masjid, ke surau, dengan niat berjamaah, dalam keadaan dia ni berwuduk daripada tempat tinggal dia, langkah itu dah banyak ganjarannya, anugerah di sisi Allah. Kemudian duduk, niat iktikaf lagi. Sepanjang duduk itu dia kira sudah masuk di dalam solat, dah dapat pahala dah. Itu ganjaran. Tapi sayang dia ni, dia datang awal dah bagus dah, sayang dia ni, niatnya tidak ada lillahi ta'ala, zero. Kalau niatnya lillahi ta'ala, besar anugerah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubah niat saja. Itu dia maksudnya. Juga seseorang yang menepati saf awal, kemudian mencari tempat di sebelah kanan imam. Dari segi fadilatnya, imam yang pertama besar fadilat. Kemudian saf yang pertama. Saf yang pertama itu pula dikiranya di sebelah kanan dulu. Daripada kanan pergi kiri. Itu saf pertama. Dan itulah yang disuruh. Tetapi sayang, dia kejar itu bukan untuk mengejar ridha Allah, bukan untuk mengejar lillahi ta'ala. Yang dia kejarnya adalah pujian manusia. Rugi dia. Kalau dia kejar lillahi ta'ala, besar pahala dia. Datang awal lagi, saf pertama lagi, sebelah kanan lagi. Kemudian lepas solat berzikir lagi, berdoa lagi, tunggu imam selesai baru dia bersurai. Besar pahalanya kita tunggu imam itu. Tetapi sayang, tujuannya duniawi, tujuan dia supaya dipuji. Kalau tujuannya lillahi ta'ala, hebat pahala dia di sisi Allah. Ubah niat saja, letak lillahi ta'ala, mukhlisina lahuddin, letak itu. Baru amalan dia tadi hebat, ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa tingkatan ar-riya. Habis tu. Seterusnya, tujuan seseorang bersikap ar-riya. Tadi sebut secara ringkas berdasarkan kepada tingkatan ar-riya. Yang pertamanya, untuk mengelak dari dikeji, dicaci, dihina. Dan yang kedua, mencari pujian, mencari nama, supaya diangkat, supaya dipandang sebagai seorang yang bagus. Itu bentuk penipuan, bentuk syirik. Seseorang yang bersikap ar-riya itu pasti mempunyai tujuan dan maksud yang tertentu. Di antaranya mungkin untuk mendapatkan harta benda, kedudukan, kemasyhuran dan lainnya. Maknanya yang dicari itu adalah pangkat duniawi, habuan dunia. Bukan nak cari habuan di akhirat, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni, ya, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian,
kena banyak juga baca fadilat-fadilat amal. Barulah niat kita tadi boleh diluruskan. Kan banyak buku fadilat yang ditulis oleh seorang alim daripada India tu. Sahabat-sahabat dakwah kita, tabligh kita baca kitab-kitab tu. Fadilat solat, fadilat sedekah, fadilat haji, fadilat, banyak fadilat itu. Baca itu. Supaya apa? Hati kita menjadi lurus. Kita buat amalan ini ada tujuannya. Lillahi ta'ala. Anugerah yang disediakan oleh Allah. Kalau kita tak tahu sesuatu fadilat pun, boleh juga kita beramal. Letak sahaja lillahi ta'ala. Allah nak bagi ridanya, kita ridha. Radhiyallahu anhum wa radu an. Sifat orang yang bertakwa, sifat para sahabat. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai kepada peringkat itu kita beramal. Tapi peringkat kita ni, golongan awam ini, peringkat awalnya bacalah kitab-kitab fadilat. Baru kita tahu tujuan kita. Kita solat ini, kita puasa ini, kelebihan puasa hari apa. Ini bulan Muharram. Puasa bulan Muharram, apa kelebihan dia. Semangat itu untuk membetulkan niat kita. Kemudian puasa 9 Muharram, Tasu'a, 10 Muharram, Ashura. Apa fadilat dia? Diberi keampunan terhadap dosanya setahun yang lepas. Puasa 1 hari je, Ashura. Elok digabungkan dengan 9 dan 10. Dan Nabi SAW menyebut, bersabda, kalau aku hidup lagi tahun depan, 9 Muharram pun aku akan puasa juga. Tahun tu Nabi puasa 10 Muharram. Tapi takdir Allah mengatasi segalanya. Sebelum Muharram tahun depan, Allah dah panggil Nabi. Tak sempat nak puasa 9 Muharram untuk tahun depan. Mana kita boleh puasa 9, puasa 10. Tasu'a, Ashura. Apa fadilat dia? Diberi keampunan. Jadi niat kita pun lurus lillahi ta'ala. Tu cara nak membetulkan niat. Baca buku-buku fadilat amal. Mudah-mudahan niat kita betul lillahi ta'ala. Jadi bila niat betul, tak adalah tujuan nak dapatkan habuan duniawi. Buku fadilat ini cerita habuan akhirat. Dan itulah yang Nabi suruh. Kalau benda tu salah, kenapa ada hadis-hadis Nabi sabda, bila baca ini akan tumbuh satu tumbuhan di dalam taman syurga. Itu fadilat. Kita pun baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tumbuh satu pokok dalam syurga sebagai penggalak, motivasi untuk kita beramal dengan sesuatu amalan. Jadi itu boleh kita boleh kita kongsi pada malam ni. Dah masuk waktu ya? Dah. Jadi mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.